Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-azizul jabbarul mutakabbir, Al-azizul jabbarul mutakabbir, Al-azizul jabbarul mutakabbir, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita pada malam ni, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita tertentu, mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah himpunkan kita, Allah kumpulkan kita dalam rumah Allah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Hadirat muslim muslimat Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung lagi perbincangan kita, perkongsian ilmu kita berkaitan dengan ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Ya, muslimin hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkaitan dengan ilmu faraid dan pengurusan pusaka ni, bila mana dibincangkan ilmu ini, orang yang paling terkesan dengan perkara berkaitan dengan pusaka adalah isteri. Bila mana yang pergi, yang meninggal itu suami. Kenapa? Kerana bagi seorang isteri, kehilangan terbesar, pemergian orang yang disayanginya dalam bentuk kematian adalah pasangannya sendiri, iaitu suami. Kalau kita meninggal, kalau bagi suami, isteri meninggal, dia masih lagi dari segi mental, fizikal, dia boleh lalui lagi, insya-Allah. Ya, dia boleh lagi berhadapan dengan pemergian isteri tersebut. Tapi bagi isteri, pemergian suami merupakan satu kehilangan yang sangat besar dalam dirinya. Seolah-olah separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian tersebut. Tuan bayangkan, dalam keadaan emosi yang sedang ditimpa dengan kesedihan atas pemergian suami, ditambahi pula perlu menguruskan harta pusaka yang suami tinggalkan dan perlu berhadapan pula dengan keluarga suami, bagaimanakah situasinya ketika itu.
sehebat mana pun profession dia, walaupun mungkin seorang anggota polis, mungkin seorang anggota tentera, mungkin dia seorang doktor, tak kisah apa profession dia sekalipun, tetapi bila perginya suami nak mula uruskan harta pusaka suami, dia pasti akan berlawan dengan emosinya yang masih lagi bersedih di atas pemergian suami tersebut. Ya, sebab itulah bagi wanita ada iddah kematian 4 bulan 10 hari. Lelaki ada iddah? Tak ada. Tak ada iddah kematian. Dan sebulan mungkin sedih. Masuk bulan-bulan berikutnya belum tentu sedih lagi. Dia dah rasa dah. Ya. Pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang berkaitan dengan pusaka ni, kalau saya tanya orang perempuan, dia takkan kahwin lagi lah. Tapi bila saya pernah jumpa seorang pakcik ni, dia ceritalah, Ustaz, saya ni isteri pun dah meninggal 4 tahun. Jadi macam mana pakcik? Macam mana berhadapan? Ya, dia nak jumpa saya, nak menguruskan pusaka isteri dia. Dalam masa yang sama, dia nak menguruskan harta dia juga. Dia nak merancang harta dalam bentuk hibah. Jadi saya korek cerita sampai saya tanya dengan dia, pakcik, adalah saya tanya sikit, adakah pakcik ini berniat nak kahwin lain? Kan? Dia tak cakap direct, Tuan Muzi, kan? Dia tak direct. Dia kata, Ustaz bayangkan, dia suruh bayangkan. Dia kata sepanjang 30 tahun berkahwin, Ustaz. Sepanjang 30 tahun dia kahwin, setiap hari baju dia nak pergi masjid, ada je isteri dia gosokkan untuk seminggu lengkap. Kan? Hari ni baju ni, hari ni baju ni, siap semua, bersiap. Bila isteri dah tak ada, Ustaz, minta anak perempuan gosokkan. Tapi tak sama, Ustaz. Saya pula kena baiki balik gosok baju tu semula. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, sepanjang saya kahwin dengan isteri saya, sekalipun tak pernah saya duduk di meja makan kosong. Pasti setiap pagi duduk, mesti ada kopi yang akan dihidangkan untuk saya. Sekarang, Ustaz, saya boleh duduk termenung menangis dekat meja makan. Yang ketiga, ada lagi. Yang ketiga, Ustaz, setiap kali saya balik daripada masjid lepas Isyak, ada je makanan yang terhidang di atas meja makan. Sekarang ni, Ustaz, saya balik, saya terpaksa cek makan sendiri. Ada anak perempuan pun tak boleh harap. Anak perempuan bekerja dan sebagainya lah. Yang di kawan-kawan pun dah ada tu kanan-kanan. Kan? Ada dah yang daripada Indonesia lah, Filipin lah, orang Melayu lah, macam-macam lah, kan? Yang nak dara lah, yang tak nak kahwin lagi lah, kan? Yang janda lah, pilih saja. Dia kata Allah Allah. Sampai tak macam tu. Kawan-kawan pun nakal juga, kan? Orang lelaki ni biasa, kawan-kawan pun nakal juga. Dia lebih bicara waktu je, kan? Jadi Ustaz bayangkan lah. Saya kata saya tak meragui yang tuan akan berkahwin lagi, tak ada masalah. Itu fitrah bagi seorang insan. Nak ada pasangan. Tapi saya cadangkan, saya kata dengan dia lah, cadangkan sebelum bawa orang baru masuk dalam keluarga ni, selesaikan dulu berkaitan harta yang dia ada tu. Rumahnya dan sebagainya. Sebab bila bawa orang baru masuk dalam keluarga, bila bawa orang baru masuk dalam keluarga, anak-anak akan rasa tak selamat. Nanti kalau bapa meninggal, mak baru pun dapat harta pusaka. Saya kata dengan cik, betul ke Ustaz? Apa pula? Mestilah betul. Sebab itu adalah isteri. Walaupun baru kahwin, Ustaz, ya, walaupun baru hari kahwin meninggal, tuan saya kata tuan meninggal, isteri baru tetap dapat harta pusaka. Yang dia tak dapat harta pencarian, tapi ini harta pusaka, maka dia berhak untuk dapat harta pusaka. Bukan hanya harta pencarian dia tak dapat, sebab harta pencarian dia dapat dalam tempoh perkahwinan, tapi ini harta pusaka. Katakanlah, saya kata dengan Pak Haji, katakanlah ada orang lain, bukan Haji, dia kata orang lain kahwin, dah 20 tahun menduda, tiba-tiba anak dara minat dengan Pak Haji,
Terperanjat, lepas kahwin terperanjat, belum bersama, terperanjat, meninggal, tetap isteri itu dapat harta pusaka. Itu tuan. Jadi saya kata dengan Haji tu, sebelum Haji nak bawa orang baru, tolong selesaikan dulu berkaitan harta Haji, barulah anak-anak tu akan rasa selamat bila Haji bawa ke dalam keluarga dia, keluarga orang baru ni. Itulah. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, nak bagi tahu je, bila mana seorang isteri tu, bila dia kehilangan suami, maka dia akan melalui satu proses pemulihan emosi yang sangat-sangat kritikal, kan? Macam baru-baru ni semalam suami dia meninggal bila awal bulan 10 bulan 9 macam itulah. Saya tanya, puan nak minta saya bantu dari segi apa? Ustaz, saya nak bantu, dia minta bantuan dari segi uruskan pusaka suami. Apa suami ada? Saya pun tahu ada rumah, adalah duit sikit, macam itulah, kan? Maknanya tuan-tuan, kebanyakan para suami merahsiakan daripada pasangan tentang harta aset yang dimiliki. Bila ianya dirahsiakan, maka akan menyukarkan proses bila mana nak buat tuntutan pusaka. Sebab itu yang menonton video dan apa ada pada malam ni, jangan rahsiakan berkaitan dengan harta dengan pasangan kita. Bagi tahu, abang ada rumah sekian, ada aset, kalau abang mati dapat gratuity contohnya, kalau abang mati dapat takaful, ada rumah dekat sini, ada tanah sini, bagi tahu, jangan rahsiakan. Sebabnya akan menyukarkan proses orang yang tinggal nanti. Bagi isteri, dia nak buat urusan tuntutan pusaka, dia akan rasa sukar, tuan. Jadi pada suami, tolonglah, yang pertama adalah lantikkan isteri itu sebagai wasi pentadbir harta. Ini saya cerita, tuan-tuan. Ini pengalaman kami lah, kawan-kawan saya bersama-sama dalam urusan pusaka ni. Dia kata, Ustaz, dia ceritalah, pertama kali pengalaman kami, dia kata, satu jenazah dilempang oleh isteri. Bila mana dapat tahu dia dah dimadukan, jenazah lempang. Jadi janganlah orang desa Aman 2 buat kes itulah, ya. Tiba-tiba kena lempang, pasal-pasal. Jadi agaknya dia marah sangat lah, kan, dia dah dimadukan lama, kan, agaknya Allahualam dah lah meninggal, kan. Lepas tu tiba-tiba ada mengaku pula, saya ni sebenarnya isteri arwah. Yang mana pula? Yang nombor 2. Sudah, konten tu juga dilempang ya, jenazah suami tu. Allah Akbar. Ini pengalaman kami lah, macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Ini tuan-tuan janganlah buat kes macam tu lah, ya. Buat malu. Wujud lah jenazah tak bangun balik. Awak mak saya bukan apa-apa pun. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita akan sambung berkaitan dengan syarat apakah itu dia harta. Kita dah cerita sebelum ni pasal wasiat, kita cerita pasal hibah, okey. Kita cerita pula pada malam ni berkaitan dengan harta yang namakan harta pusaka dan juga harta yang bukan pusaka. Okey. Harta pusaka ialah semua jenis harta, okay, yang dimiliki oleh seseorang individu dan berkekalan miliknya sampailah dia meninggal dunia. Rumah nama dia, kereta nama dia, bank nama dia, kan, sifat nama dia, SB, tamu haji, nama lagi si mati, itu harta pusaka. Kereta dan sebagainya. Apa dia? Yang pertama, harta yang dibeli secara sah. Dengan pendapatan yang dia ada, dia beli kereta, dia beli rumah, maka jadi milikan dia. Dan milikan tersebut sampai dia meninggal dunia, itu kes harta pusaka. Yang kedua, gaji, upah, allowance dan ganjaran, komisen dia ke, gaji dia ke sebagai penjawat awam ataupun dia bekerja apa dan sektor apa sekalipun, upah dia ke, allowance ke,
masuk akaun bank dia ke tak masuk akaun bank ke, ada dekat rumah ke, milik dia, maka itu dikira sebab kekekalan milik dia sampai dia meninggal dunia, maka jadilah adanya harta pusaka. Yang ketiga, harta yang diberikan secara hibah kepadanya. Maknanya harta tu orang lain beri kepada dia dalam bentuk hibah, dalam bentuk hibah, pemberian kasih sayang. Ayah hibahkan kepada anak dia, anak dia meninggal, dia dah meninggal dah, dan dia turun milik kepada anak tadi, maka harta dihibah tu kekal milikan dia sampai meninggal dunia, harta dia, maka jadi harta pusaka. Yang keempat, hadiah ataupun sedekah, sama macam hibah tadi. Yang kelima, harta yang diperoleh melalui wasiat. Contohnya abang kita meninggal, diwasiatkan duit pada kita, sebab kita bukan ahli waris, 20,000 contohnya. Lepas tu kita pula meninggal, dah dapat wasiat tu, maka wasiat tu juga menjadi harta pusaka kepada kita. Yang seterusnya, harta yang diperolehi melalui pusaka, yang kita dapat daripada mak ayah kita, yang mak ayah kita bagi tanah ke rumah ke dalam bentuk pusaka, maka jadi milik kita, maka kita meninggal dunia, maka ianya menjadi harta pusaka yang akan diwarisi oleh waris-waris kita kelak. Okey, jelas Ada tanya soalan? Ada? Tak ada. Okey, baik. Seterusnya, itu harta pusaka. Dalam masa yang sama, ada juga harta yang bukan pusaka. Harta bukan pusaka ni maknanya harta itu dia dapati asbab daripada berlakunya kematian. Bila berlaku kematian, dapat harta tu, dapat duit dan sebagainya, maka ia dikira bukan harta pusaka. Apa dia? Okey. Yang pertama adalah tengok sini. Yang pertama ialah kita tengok harta bukan pusaka. Okey. Ini seharusnya orang ataupun orang perempuan, para isteri kena tahu supaya jelas dan tidak tersalah. Okey. Yang pertama harta bukan pusaka adalah khairat kematian. Contohnya, katakanlah suami kita mencarut di masjid ke, di surau ke, dapat khairat kematian, ataupun pejabat bagi khairat kematian 2,000 ke 3,000 ke, itu bukanlah harta pusaka dan tak perlu nak agihkan ikut hukum faraid, kerana itu adalah untuk waris. Okey. Seterusnya yang kedua adalah kita panggil sebagai pampasan kematian. Pampasan kematian yang syarikat bagi, yang terpulang siapa bagi, kan? Maka pampasan kematian. Sebab apa? Sebab ada kes, ada kes yang di mana yang saya pernah handle, di mana si mati ni dia meninggal sudah kan, maka isterinya dapat pampasan kematian daripada syarikat. Bila dapat pampasan kematian daripada syarikat, setiap saya dalam 200,000. Bapa mertua, iaitu bapa suami kata, bapa si mati kata, masukkan dalam harta pusaka. Jadi isteri dia tak tahu, dia pun ialah abah, ikutlah yang terbaik, ikutlah abah, itu masuk harta pusaka. Bila semua tu masuk dalam tuntutan harta pusaka, maka bila mahkamah pusaka melihat adanya anak bawah umur 18 tahun, si mati ada anak umur bawah 18 tahun, maka bahagian faraid anak ini dalam bentuk harta alih duit khususnya akan diserahkan ke pihak amanah raya berhad. Dia tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz nak bagi kepada amanah raya? Saya kata kenalah bagi, sebabnya dah dikeluarkan perintah dah keluar dah, maka kenalah bagi. Pusaka kecil dah keluarkan perintah, kenalah ikut. Kalau tak ikut Ustaz,
Tak ikut pun lah, kena tindakan undang-undang saya kata. Saya kata pada dasar ni dah silap. Kenapa masukkan duit pampasan kematian dalam harta pusaka suami? Sedangkan ianya bukan harta pusaka. Itu harta bukan pusaka sebab dia bagi sebab kematian. Kalau suami tak mati, tak dapat. Bapak mertua suruh Ustaz, dia pun ikut. Bila dia buat macam tu, tak ada pilihan. Sedangkan tuan-tuan, duit yang dia dapat 200,000 dah masuk pun akaun anak dia. Akaun tabung haji anak dia, nama anak dia yang dia sebagai penyelia lah, dia sebagai pemegang amanah lah. Dah masuk lah. Ke macam mana Ustaz? Kena keluar kan? Kena pulangkan balik pada amanah raya. Salah ni saya kata. Jadi orang perempuan, isteri kena ingat, apa sahaja yang diperolehi asbab daripada kematian suami khususnya, ianya bukanlah harta pusaka. Pampasan kematian, ganjaran, apa semualah kan, itu bukan harta pusaka. Baik, seterusnya yang ketiga adalah pemberian semasa ziarah kematian. Pemberian semasa ziarah. Biasa kan kalau kita pergi ziarah kawan-kawan kita yang meninggal ke apa ke, mak ayah dia meninggal ke, kita kan bagi duit kan, itu normal lah. Itu juga bukan harta pusaka. Tak perlu nak diagihkan ikut dukung faraid. Yang duit tu boleh nak buat tahlil arwah ke 3 hari 3 malam ke 7 hari 7 malam tu tak ada masalah. Sebab ianya bukan harta pusaka, tak ada masalah, boleh buat belaka. Boleh bagi makan, nak sedekah balik pun tak ada masalah. Kerana ianya bukan harta pusaka. Okey, seterusnya yang keempat, pencen terbitan. Pencen terbitan. Yang kelima, ganjaran terbitan. Sama lah ni. Kalau kita sebagai penjawat awam, dia dapat gratuity kan kalau kematian kan, dan dia tengok pada tahun kita servis kan, berdasarkan tahun servis dapatlah kita pencen terbitan atau ganjaran terbitan, nama dia gratuity. Okay? Gratuity itu juga bukanlah harta pusaka dan tak perlu nak diagihkan ikut hukum faraid. Dia untuk waris di kalangan isteri dan anak-anak jika ada anak-anak bawah umur. Jika seorang tu tak ada anak, tak berkahwin sebagainya, untuk ibu dan ayah. Tapi contohlah dapat 500,000 kan, kita dah servis 20 tahun, tiba dengan penjawatan kita sebagainya dapat 200,000, dapat 500,000. Memang ianya bukan harta pusaka, tak perlu nak agihkan ikut hukum faraid. Tetapi para isteri kena tahu juga, kita, ibu, ayah, mertua kita pun masih ada lagi. Janganlah makan seorang duit itu dengan anak-anak. Bagilah sebagai wang ihsan kepada ibu dan ayah tu. Kan? Ada itu je lah duit yang ada Ustaz, tak ada duit yang lain. Bagilah sikit, rasa sama-sama. Bukanlah orang tu nak sangat, tapi bagilah juga supaya tak timbulnya kita panggil sebagai persengketaan kan. Ibu baru dapat 500,000, nanti yang ni cakap, mak, bini abang dapat 500,000 tu mak, takkan tak ada sikit bahagian tu kita? Kan? Dia mulalah dia cocok sana, cocok sini ya kan. Jadi sebaiknya untuk menjaga silaturahmi, jaga silaturahim dan juga untuk hubungan perkeluargaan yang baik, maka bagilah kepada ibu ayah mertua tersebut dalam bentuk wang ihsan. Daripada 500,000 mungkin boleh bagi 50,000, seorang 25,000 sah kan, supaya tak ada dakwa-dakwi yang cocok sana cocok sini. So itulah kita tahu nak faham. Okey, baik. Seterusnya, perkeso juga bukanlah harta pusaka. So tak perlu nak agihkan ikut hukum faraid. Jadi semua kena tahu, kena faham supaya tidak tersalah. Dan para ibu dan ayah mertua juga
kan, mak ayah ni tak payahlah minta kalau berkata pusaka. Kalau dapat yang banyak tu, sama-samalah kita berkongsi untuk kita panggil sebagai menjaga hubungan kekeluargaan. Okey, baik. Ada tanya apa? Yang nombor 2 tu dari papasan kematian kan? Kalau insurans Al-Quran. Okey. Papasan kematian ganjaran ni saya ada syarikat. Ini majikan. Satu lagi ada takaful ataupun insurans lah. Tapi kalau ada dua isu. Dalam Islam, takaful halal, insurans tidak halal. Katakanlah dulu kita ada mensyarum insurans. Maksud takaful belum popular kan? Orang tak ada buat takaful sangat kan? So kita pun cara pula insurans. Macam ayah saya dulu. Waktu saya kecil dia cara insurans. Bila cara insurans, dan kita tahu insurans tu tidak halal, yang boleh kita ambil hanyalah duit pokoknya saja. Katalah kita setiap tahun, setiap bulan kita ada bayar RM100 sebulan. Okey, kita bayar setahun dari 12 sama dengan 1,200. Okey, 1,200 kita bayar untuk katakanlah selama 10 tahun. Meninggal. Bila meninggal, kita hanya dapat apa? 12,000 je. Betul? Okey. Tapi disebabkan insurans, kita dapat sebanyak RM420,000 contoh. Kan? Jadinya Ustaz banyak Ustaz 40,000 ya, tapi pokok kita 12,000 saja sebab dia insurans. Jadi ambil hanya yang pokok ni saja. Yang selebihnya sebanyak 408,000 ni tadi kena serahkan kepada wang tidak patuh syariah yang terdapat di majlis-majlis agama Islam di setiap negeri-negeri di Malaysia. Bisa pun nak bagi tuan-tuan. Tapi saya cakap ini wang tidak patuh syariah. Beza dengan takaful. Takaful dia dalam bentuk tabarruat. Maksudnya macam ni. Bila mana kita mencarum kata sebulan RM100, okey? Dan ada tabung sebagai tabung tabarruk. Okey? Kata sebulan kita carum 100, maka kita dapat contohnya 500k. Itu kita tahu. Sebabnya semua pencarum, katalah 1,000,000 pencarum dalam takaful tu, dimasukkan satu tabungan tabarruk. Okey? Maka bila ada kematian, dia akan keluarkan untuk kepada pemasan kematian kepada yang meninggal warisnya, untuk warisnya berdasarkan caruman dan juga dia punya polisi. Sebab dia carum, dia dah masuk dalam tabung tabarruk, bukan dia disniagakan untuk keuntungan dividen yang tempat-tempat tidak halal. Sebab tu ada beza takaful dengan insurans. Okey, baik. Takaful, contohlah dia dapat pembahasan kematian takaful 500,000. Juga ini bukanlah harta pusaka. Berapa ratus ribu lah, tak kisahlah kan. Berapa banyak dapat pun. Maka itu bukanlah harta pusaka. Bezanya takaful ni berpenama. Sebab dia terkenal itu harta yang berpenama pula, tapi juga ialah bukanlah harta pusaka. Okay? Maka kalau kita carum sebulan 100 dapat 500,000, maka itu untuk waris kita yang kita namakan dalam borang penamaan takaful tersebut mengikut jadual 10 jadual 10 Ifsar Akta Kewangan Islam. Okay? Maka wang tersebut bukanlah harta pusaka, tetapi dalam masa yang sama kita juga boleh beri ihsan kepada mereka yang tak dapat wang tersepasan tersebut, kepada ibu dan ayah mertua untuk menjaga hubungan kekeluargaan.
Dia dah dapat 5 juta kan. Mata kawan tu kan. Kan? Tiba-tiba dapat 5 juta kan. Daripada kematian, daripada apa? Pemasan kematian suami itu contoh tadi. Jadi bila dia bukan dari pusaka, boleh berikan juga ihsan kepada ibu ayah yang tak dapat duit ni sebagai sabu hati kan. Sebabnya daripada ibu ayah itulah kita dapat dapat suami yang baik dan sebagainya, maka hadiahkan juga. Janganlah penting diri seorang-seorang. Maksudnya macam tu. Okey. Azalah sangat ni untuk harta-harta bukan pusaka. Okay, baik. Seterusnya kita masuk kepada harta yang berpenama. Okey. Okey, selesai yang ni. Okey, seterusnya saya tulis kat sini kecil sikit. Harta berpenama. Yang pertama adalah KWSP. Ataupun SP lah. Okey. EPF, sorry. EPF. Tapi tuan-tuan mungkin tak ada. Tapi jawab tak ada kan? Okey, baik. Kepada mereka yang mencalonkan LC atau EPF, okey, kita ada penama. Kita boleh namakan siapa yang kita suka. Okey. Biasa kalau orang tu bujang, sebelum kahwin macam saya dulu, saya akan namakan mak saya sebagai penama dalam LSP tu. Bila dah kahwin, kita tukar nama pasangan. Apa fungsi penama ni? Fungsi penama ni maksudnya dia boleh keluarkan duit LSCP ataupun EPF tu tadi 100%. Contoh, katalah letak penama satu isteri. Letak isteri penama. Maknanya isteri dia boleh keluarkan 100% duit LSP tu dan agih ikut hukum faraid. Agih ikut hukum faraid. Kalau kata nak letak 2 nama, isteri letak, mak letak, maknanya isteri boleh keluarkan 50%, mak boleh keluarkan juga hanya 50%. Agih ikut hukum faraid. Tapi orang kita silap. Dia kan bila dia letakkan sebagai penama, dialah pemilik harta tu. Bukan. Salah. Fungsi dia untuk mudah keluarkan, tak perlu nak melalui proses perundangan pusaka. Nak ke mahkamah tinggi ke, nak menjadi pusat kecil ke, amaran tak perlu. Terus pergi ke LSP, ada penama? Ada. Okay, jadi penama boleh keluarkan dan agih ikut hukum faraid. Orang semalam telefon saya, dia kata, Ustaz, pegawai atau isteri kata puan boleh keluarkan semua, puan boleh keluarkan dan ini semua puan punya. Saya kata mana belajar? Tak. Keluarkan semua boleh, tapi bukan semua dia punya. Adalah bagian isteri 1/8, kalau ada anak 1/4, ada bagian anak lelaki, anak perempuan, dan ada bagian mak ayah dan sebagainya. Kena agih ikut hukum faraid. Jawatan Kasur Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah menjelaskan bahawa harta LSP mesti agih ikut hukum faraid. Seterusnya harta yang pertama kedua adalah tabung haji. Tabung haji pun sama, penama juga. Maka penama boleh keluarkan semua dan agih ikut hukum faraid. Yang ketiga, takaful tadi. Takaful ni pun berpenama. Sebab itulah kalau tuan-tuan ada mencari takaful, dia ada borang penamaan, kita nomination. Dalam borang penamaan dia 2. Maksud saya dia ada 2. Waktu kita nak isi tu ada 2. Satu, sama ada penama ni sebagai executor, wasi, sebagai pentadbir saja. Maka bila kita pilih sebagai wasi saja, dia kena agih ikut hukum faraid dan selesaikan hutang, selesaikan semua jelas hutang ke wasiat ke sebagainya, dia kena selesaikan dulu. Yang kedua,
sebagai penerima hibah manfaat tersebut, penerima manfaat takaful tersebut. Itu memang milik dia mutlak. Tapi kalau dia latih, kalau kita waktu kat penamaan, borang penamaan tu, nomination form tu kita letak sebagai wasi, maka dia kena agih ikut hukum faraid. Tapi kalau kita pilih yang kedua, iaitu penerima takaful, manfaat takaful ni, maka itu adalah milik dia mutlak. Sebab tu kalau tuan-tuan ada mencarum takaful, lihat apakah yang kita punya intention niat. Kalau niat kita carum takaful untuk bayar hutang, maka tak bolehlah kita pilih sebagai penerima hibah manfaat tersebut, penerima hibah takaful tersebut. Latihlah penama itu sebagai eksekutor ataupun wasi yang akan uruskan berkaitan dengan hutang. Jadi kalau tuan-tuan di luar sana yang di offer untuk bertakaful, kan macam-macam lah sekarang ni kan, berkaitan dengan takaful dan sebagainya, boleh tengok apa intention niat kita. Kalau kita betul-betul nak supaya dengan duit takaful ni selesaikan hutang-hutang kita, hutang kredit kad sebagainya, kenalah nanti penama tu sebagai wasi. Kalau nak bagi sebab kita ada anak kecil, umur 15 tahun, nak nanti isteri sebagai penerima hibah manfaat tersebut, maka nantilah ataupun nampak isteri sebagai penerima hibah manfaat takaful tersebut. Sebab itulah kena jelas apa yang kita rancang untuk waris yang kita bakal tinggalkan, perlulah difahami oleh waris, dan kita yang mengambil plan takaful tersebut juga kena jelas. Jangan terikut-ikut ejennya. Ejen just kira nak dia punya commissionnya, jadi kita ni kena tahu. Ada setengah dah saya jumpa dia ada 8 polisi takaful. Tapi tak tahu benda ni buat. Bila nak claim tak dapat. Jadi sebab itulah kena tahu dan kena jelas. Kita bayar mana tu tahu apa yang kita buat dan sebagainya. Sebab apa? Mengikut niat, mengikut kita punya perancangan. Yang pertama untuk mudahkan waris kita, untuk selesaikan pusaka dan sebagainya. Jangan terikut-ikut dengan cadangan yang tak tahu, yang akhirnya tak bagi penyelesaian pun kepada waris yang kita tinggalkan. Okey, ada soalan? Nak tanya? Jelas? Baik. Okey, kita masuk sikit. Rukun yang ketiga pusaka. Yang pertama kita selesaikan pasal rukun pertama, kematian. Jelas kematian, peranggapan kematian. Yang kedua kita jelaskan berkaitan dengan harta. Jelas harta alih, harta tak alih, kan? Azan, terus sikit lagi. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga kita masuk kepada yang berikutnya, iaitu sebab mewarisi. Sebab mewarisi ada dua saja. Sebab mewarisi ada dua. Ini saya padam Okey. Sebab mewarisi. Sebab mewarisi. Sebab mewarisi ada dua sahaja. Yang pertama adalah sebab keturunan. Maka anak-anak yang itu adalah keturunan. Keturunan ayah, dapat lagi. Keturunan pula yang mewarisi yang pertama ibu, ayah, anak lelaki, anak perempuan. Susuan, angkat, tidak mewarisi. Ini anak susuan saya, tak mewarisi. Ini bini angkat saya, tak juga. Bini angkat ke, laki angkat ke, kan? Kakak angkat ke, abang angkat ke, anak angkat ke, semua tidak mewarisi. Hanya mewarisi
berdasarkan keturunan saja. Yang angkat kesusuan ke dia boleh mewaris, dia boleh dapat melalui hibah. Soalnya anak angkat saya, Ustaz, saya sayang Ustaz, saya jaga daripada bayi, daripada sekecil-kecil tapak tangan sehingga sekarang dah besar-besar bapak orang contohnya kan, anak angkat tetap tidak mewarisi, tapi dia boleh bagi melalui hibah, ada masalah ya. Okey, seterusnya mewarisi sebab daripada perkahwinan. Keturunan ni panjang sikit, kita akan teruskan dia. Yang kedua, sebab perkahwinan. Sebab perkahwinan perlu sah, tapi ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, perkahwinan itu perlu sah ikut hukum syarak. Perlulah ianya ada saksi, wali dan sebagainya. Yang kedua, pasangan boleh menerima pusaka walaupun kematian berlaku beberapa minit selepas diucap kabulkan dan pasangan itu masih belum bersama. Kan? Contohnya saya cerita tadi lah, dah lama tak kahwin, dah 20 tahun menduda, anak dara nak dia. Kan? Bila-bila akad nikah, okey, selang 2 minit pingsan, meninggal. Tak sempat bersama pun sebagai suami isteri. Tetap dapat harta pusaka. Walaupun perkahwinan tu dilakukan di luar negara, mengikut hukum syarak, sama ada di selatan Thailand ke, mana-mana lah dia nikah tu, tapi ikut hukum syarak, maka dia sah ikut hukum syarak walaupun perkahwinan tu tidak didaftarkan. Kan, daftar kenalah bayar kan. Kisahlah, contohnya ada orang lagi nikah dekat sepanjang Thai. Kisahlah mana-mana ada lagi kan. Anak dara kahwin lagi. Jadi dia perkahwinan tu sah mengikut hukum syarak. Okay, maka bila dia sah, adanya bukti dan sebagainya, maka dia layak untuk mewarisi. Seterusnya, walaupun bercerai hidup, pasangan masih boleh menerima pusaka sekiranya kematian berlaku ketika isteri masih dalam iddah talak raj'i. Kalau katakan berlakunya perceraian, dalam satu pasangan, setelah berlaku perceraian, mati kawan tu, mati suami meninggal dunia. Dia tanya, isteri dah cerai, isteri mana? Isteri dah cerai dah start. Cerai, okey. Cerai tu bila? Cerai dah lepas 10 tahun. Okey, Ustaz. Tapi, isteri dah cerai, Ustaz. Cerai bila? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan kita tengok. Sama ada dia masih dalam tempoh iddah. Saya tengok sama ada itu adalah talak raj'i ke atau talak ba'in. Kalau talak raj'i, maksud talak yang boleh dirujuk. Kalau talak ba'in, talak yang kena nikah ataupun akad nikah yang baru. Bila talak dalam bentuk talak raj'i boleh dirujuk, maka dia layak untuk dapat harta pusaka. Okey, talak raj'i, buat talak satu Ustaz. Okey, kita semak. Bila dia diceraikan, ceraikan sebulan sebelum dia meninggal dunia. Ada bukti, ada bukti dan dia didaftarkan di mahkamah. Bila lihat, okey, maka dia masih lagi isteri yang sah. Maka dia layaklah untuk dapatkan harta pusaka. Bila sama-sama dah habis iddah talak raj'i, maka bila habis talak raj'i iddahnya, maka tak dapatlah harta pusaka. Sebab tu kita kena tahu dan kena faham dengan jelas supaya tidak terambil, tidak termakan hak orang lain, harta orang lain, bahagian pusaka orang waris-waris yang lain. Okey, setakat itu sahaja pada malam ni, untuk malam ni. Nanti insya-Allah pada siri-siri akan datang kita akan sambung lagi berkaitan dengan mewarisi sebabkan keturunan. Keturunan ni panjang sikit. Okey. Itu saya akan bawa pada minggu berikutnya. Mewarisi bab perkahwinan ni sudah saya faham kan. Yang pertama sah ikut hukum syarak. Lepas tu pasangan tu bila sah ikut syarak, maka dia boleh terima harta pusaka walaupun baru perkahwinan tu baru beberapa minit kan, baru dalam tempoh yang sekejap. Okey, seterusnya kalau bercerai, dia bercerai dalam tempoh talak yang masih lagi boleh dirujuk.
Okey, ada soalan sebelum saya tutup? Masa dah. Cerai isteri meninggal. Ya, okey. Kalau cerai isteri meninggal, okey, nak tengok isteri tu dia talak tu masih dalam talak yang macam mana? Sama juga macam suami juga. Kalau talak tu dalam di situ yang meninggal tu, dia masih lagi dalam tempoh iddah dan talaknya talak raj'i, maka suami itu dapatlah harta pusaka. Sebab dia dikira isteri kepada suami itu tadi. Tapi kalau dah habis isteri tu melepasi tempoh iddah, okey, talak raj'i, maka dia bukan lagi isteri kepada suami tadi. Maka suami tadi tu tidak layak dapat harta pusaka yang isteri yang telah mati. Sama aja, dia punya kes sama. Cerai tengok tempoh. Kalau suami meninggal tengok tempoh isteri tu. Kalau isteri meninggal pun tengok tempoh. Daripada cerai sehingga dia mati. Bila kematian itu berlaku? Kalau kematian itu berlaku selepas habis tempoh iddah, maka suami yang menceraikan itu tadi tidak layak harta pusaka. Tapi kalau berlaku dah lagi dalam tempoh iddah, maka suami yang kematian isteri tadi maka layak untuk dapat harta pusaka. Sebab itulah kalau bercerai juga perlu didaftarkan sebagaimana perkahwinan itu didaftarkan. Kalau bercerai, bukanlah kita keluar daripada rumah tu. Rumah yang kita duduki sekarang tu kalau bercerai, kan? Kerana dia masih lagi suami isteri. Tetapi tidak boleh tinggal sebilik. Itulah. Supaya itu jelas dan faham. Sebab orang biasa cerai dia keluar. Sedangkan dia masih lagi isteri kepada kawan ni. Cuma dia tak boleh bersama je lah, kan? Tetapi masih lagi boleh bertanggungjawab. Sebab tu dalam tempoh bercerai, suami kena masih lagi bagi nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya kepada isteri tu, kerana dia masih lagi isteri kepada kawan tu tadi, kan? Kepada suami tadi. Sebab itulah isteri yang diceraikan masih lagi dalam tempoh iddah tidak boleh dinikahi oleh mana-mana lelaki lain. Sebab suaminya masih lagi boleh merujuk kembali perkahwinan tersebut. Okey, jadi itulah kena jelas, kena faham supaya tidak berlakunya kekeliruan dan permasalahan yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Baik, dari itu saja pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini semua dapat ambil manfaatnya, khususnya mereka yang menonton video, tolong sebar-sebarkan supaya semua dapat manfaat, insya-Allah. Aku nak oleh hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.